أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Nur Kamaria daripada Al-Muyassar Grup Pakar Pembelajaran Al-Quran bagi Dewasa. Ingin mengaji ingat AMG. Subhanallah, Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Okay, subhanallah, bersiaran lagi bersama saya minggu yang baru, hari yang baru, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala perkenankan dan permudahkan segala urusan apa jua yang kita ni buat, selama mana yang menjurus kepada kebaikan, selama mana yang menjurus kepada memberi manfaat kepada Allah Taala, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan. Jadi insya-Allah subhanallah, alhamdulillah Allah kabulkan ataupun Allah bantu untuk membuat sekali lagi sesi live. Okey, live patutnya saya buat jam 4.30 tepat, tapi sebab saya mencari ayat Quran tadi, jadi saya terlewat sikitlah membuat. Okey, apa namanya ni? InsyaAllah sharing petang ini adalah berkaitan tentang makna subhanallah dan makna apa namanya ni, Masya Allah. Okey, makna subhanallah dengan Masya Allah. Jadi kenapa saya buat tajuk ni ataupun saya terdetik untuk menyampaikan tajuk ni? Kadang-kadang kita ni tu meletakkan ataupun kita ni mengucapkan sesuatu kalimah yang berkaitan tentang Allah, zikir-zikir yang berkaitan tentang Allah, tapi tidak di tempat yang sepatutnya. Okey, tidak di tempat yang sepatutnya. Jadi sebab itu hari ini saya mengambil apa namanya ni, dua sahaja, salah satu di antara, bukan salah satu, dua di antara banyak-banyak zikir, tapi ada dua yang saya akan sampaikan hari ini, iaitu berkaitan tentang makna subhanallah dengan Masya Allah. Okey, dua-dua ni kalau bahasa mudahnya ia maknanya kepada yang sama, tapi kalau kita ni tahu di mana tadi meletakkan tempat-tempat, okey, di mana tadi meletakkan, kalau menyebut subhanallah ni di mana, kalau menyebut Masya Allah ni di mana. Okey, jadi insya-Allah. Jadi sebelum itu saya mohon maaf, memang saya tidak dapat bersiaran lebih lama untuk hari ini punya sesi sebab saya ada kelas sebentar lagi. Okey, jadi apakah yang saya, kenapa saya sharing berkaitan tentang apa namanya ni, surah tu pulang, astagfirullahalazim. Kenapa saya sharing berkaitan tentang zikir ni? Okey, zikir. Jadi subhanallah. Sebelum itu terima kasih Tuan Husaini. Assalamualaikum UQ. Alhamdulillah dapat follow live lagi. Okey, insya-Allah. Jadi terima kasih Tuan Husaini. Jazakallah bi khair. Dan insya-Allah hari ini saya akan sambung. Okey. Sebelum saya masuk kepada zikir kita ni hari ini, saya percaya ada di antara bis kita yang lidahnya sudah lazim untuk menyebut subhanallah, Masya Allah, alhamdulillah, apa namanya ni, Allahu Akbar dan sebagainya. Okey, lidah kita ni memang mesti difasihkan, mesti kita ni lancarkan ataupun basahkan lisan kita ni dengan menyebut zikrullah. Okey, supaya apa? Dipermudahkan oleh Allah Taala, sebab kita ni dah tahu mana satu amal ibadah kita ni yang diterima oleh Allah Taala. Okey, mana satu zikir kita ni yang Allah Taala terima dan Allah Taala angkat ke langit-langitnya. Okey, jadi sebab itu untuk hari ini punya pengisian, saya sendiri ada merasa, kenapa saya buat tajuk ni, disebabkan oleh diri saya sendiri ya. Okey, jadi setiap kali kalau saya buat tajuk, confirm disebabkan oleh diri saya sendiri sebenarnya, bukannya sebab saya akan menasihati orang, bukannya sebab. Jadi kalau ada manfaat di dalam sharing saya, insya-Allah boleh kita pakai untuk dalam kehidupan kita ni semua, insya-Allah. Tapi yang saya akan buat ni adalah berkaitan tentang untuk diri saya sebenarnya, dan alhamdulillah ia dapat bagi manfaat untuk bis kita juga. Yang mana saya selalu confuse, macam kalau saya takjub, okey, takjub, mana satu yang perlu saya sebut? Adakah saya sebut Masya Allah kah? Ataupun saya sebut Subhanallah? Okey? Ataupun Alhamdulillah kah? Astaghfirullah kah? Contohnya kalau saya lihat tumbuh-tumbuhan, kalau saya lihat guruh, kalau saya lihat kilat dan sebagainya lah. Okey? Jadi sebab tu meletakkan zikir itu di mana? Sebab tu hatta ulama pun bercakap meletakkan zikir itu sepatutnya di tempatnya. Okey, di tempatnya. Jadi contoh macam ada berita kematian, tadi kan sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana dia kata ni sebut alhamdulillah, subhanallah, kita ni akan sebut benda tu. Okey, jadi meletakkan zikrullah itu di tempatnya. Tapi sambil dua subhanallah dengan Masya Allah, sebab ia membawa definisi yang sama, iaitu takjub. Okey, takjub.
Ini yang mesti kita highlight. Subhanallah dengan Masya Allah membawa definisi yang sama, iaitu takjub. Tapi takjubnya berbeza. Okay? Takjub kekaguman terhadap apa yang diperintahkan ataupun apa yang kita ni lihat dengan mata kepala kita ni sangat berbeza. Di mana tadi patut letakkan Masya Allah, di mana tadi patut letakkan Subhanallah. Okay? Pertama sekali, makna Subhanallah itu sendiri adalah Maha Suci Allah. Okey, makna subhanallah dapat kita ni lihat kan, kita ni rukuk dalam salat, subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Okey, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kemudian kalau sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kalau tasbih kafarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdik. Okey, masya-Allah. Jadi banyak. Kenapa Allah memulakan dengan subhana, subhanallah, subhanakallah dan sebagainya. Okey, ada sebab. Kemudian Masya Allah, kita ni jarang jadikan dia sebagai zikrullah. Okay, jarang kita ni kan jadikan ia sebagai Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jarang. Tadi biasanya bila kita ni melihat, barutah kita ni, bila kita ni melihat sesuatu yang indah, barutah kita ni sebut benda tu. Okay, sebut kalimah zikr, kalimah Masya Allah tu. Okay, sebelum saya sampaikan definisi dua ni, okay, jadi Maha Suci Allah, yang Masya Allah tu artinya, ya Allah, kira tani itu takjub. Okey, kami takjub dengan ciptaanmu ya Allah. Okey. Jadi saya bawakan surah Al-Kahfi ayat yang ke-39. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula idh dakhalta jannatak قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Terjemahannya, surah Al-Kahfi ayat 39. Dan sepatutnya semasa engkau masuk ke kebunmu, berkata semuanya adalah barang yang dikehendaki Allah. Tidak daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kalau engkau memandangku sangat kurang tentang harta dan anak berbanding denganmu. Okey. Jadi, ini Masya Allah ni artinya, okey, sebelum saya explain subhanallah, saya akan explain Masya Allah. Sebab Masya Allah paling senang poinnya. Masya Allah ni adalah bila kita ni tu rasa takjub dengan apa saja yang kita ni nampak tentang Allah Ta'ala. Contohnya apa yang Allah Ta'ala ciptakan, ciptaan Allah Ta'ala. Contohnya, kita ni ada bibi baru lahir lah. Okay, bibi baru lahir. Jadi tadi rasa macam, ya Allah, subhanallah, Masya Allah. Tadi biasanya subhanallah, subhanallah. Tadi biasa subhanallah kan. Tukar subhanallah tu jadi kepada Masya Allah. Okay, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Nampak baby lawak, Masya Allah. Nampak baby handsome, Masya Allah. Lihat tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Selama mana ia membawa kepada kecantikan, keindahan. Sebab kita ni bila ni sebut Masya Allah tu, kita ni kan balikkan semula keindahan itu kepada Allah Ta'ala. Kan mata kita ni sedang memuji Allah yang menciptakan keindahan, yang mempunyai sifat indah itu sendiri. Okey, mudah-mudahan dapat get. Artinya bila kita ni sebut Masya Allah, contoh tadi nak pantai, tadi rasa tenang saja. Tadi rasa tadi rasa tenang, rasa calm, rasa blessing dan sebagainya. Jadi tadi sebut apa perkataan pertama yang tadi sebut? Masya Allah. Artinya Allah punya kuasa yang menjadikan pantai yang indah. Allah yang maha indah menjadikan pantai yang indah. Itu maksud Masya Allah itu sebenarnya. Jadi bila kita ni melihat sesuatu yang kita ni kagum, sesuatu yang menakjubkan kita ni, sesuatu yang membuatkan kita ni tu rasa macam lawa je benda ni, lawa benar je. Macam tu. Okey. Bila kita ni sebut yang indah-indah dan lawa-lawa, semua tu mesti kita ni balikkan kepada Allah yang maha indah. Okey, iaitu kita ni sebut Masya Allah. Okey. Itu artinya kita ni takjub, tapi takjub dengan yang semua yang berbaur indah. Semua yang kelihatannya indah. Okey, takjub dengan yang indah. Berbeza dengan subhanallah. Okey, berbeza dengan subhanallah. Subhanallah, saya cari balik-balik rujukan, saya cuba fahamkan. Jadi ada satu contoh yang buatkan saya tu boleh faham. Okey, ada satu contoh yang mana contoh katanya ada seorang ibu ini saya dapat daripada salah satu ceramah. Ada seorang ibu, sekiranya katanya ibu ni ada seorang anak katanya. Okey, ini saya berusaha untuk fahamkan melalui contoh. Seorang ibu ada seorang anak. Anaknya ni paling baulah, gauk dan sebagainya. Jadi tanda kita ni contohlah, anaknya baulah je anaknya. Tadi patutnya cakap apa? Subhanallah. Okey, maha suci Allah. Artinya kita ni tu membagi tahu kita ni tu takjub tapi ia bertentangan. Okey, ia bertentangan. Kalau tadi Masya Allah, kita ni takjub
Sebab ia terlalu indah. Ia indah, ia lawa, ia tenang dan sebagainya. Okey, itu maksudnya kita ni melihat sesuatu yang memang damai, tenang, aman dan sebagainya. Okey, semua yang keindahan lah. Kalau ni kita ni takjub, tapi ia terbalik dengan sifat Allah Ta'ala yang indah tadi. Okey, boleh ha? Kalau Masya Allah, takjub dengan sebab ada keindahan. Kalau Subhanallah, takjub tapi terbalik. Artinya ia bukan cakap ia indah-indah. Okey, tapi berlawanan dengan sifat indah itu tadi. Okey, contohnya macam ni lah tadi yang berkaitan tentang anak tu. Jadi kita ni contoh tadi ya, katanya ibu dengan anak tadi ya. Ibu beritahu anaknya ni baulah, anaknya ni dah mendengar cakap dan sebagainya. Kita ni manusia yang mendengar cerita orang ni, patutnya kita cakap apa? Subhanallah. Okey, maha suci Allah. Tapi kita ni tu bermaksud kita ni tu takjub, tapi takjub yang terbalik dengan apa namanya ni, sifat yang indah tu. Kan tadi pasal dia baulah, dan kan kita ni kan sebut artinya kita ni tu dah kan, kalau tadi sebut Masya Allah, artinya kita ni tu kagum dengan ulah anak yang baulahan ni. Jadi kalau bila kita ni sebut Subhanallah, artinya kita ni tu mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan anak ni, itu kira istilah doa lah juga, mudah-mudahan anak ni indah lagi berulah. Okay, cuma cara kita ni menyampaikan ataupun menangkap cakap indung yang tadi ni adalah dengan Subhanallah. Okey, Subhanallah. Kadang-kadang yes, kita ni masih tersasul. Benda indah pun kena cakap Subhanallah. Benda-benda yang cantik, yang apa namanya ni, menenangkan mata pun Subhanallah je. Tapi sepatutnya kita ni mesti sebut ya Masya Allah. Sebab apa di sini? Makna Masya Allah dalam surah Al-Kahfi adalah semuanya adalah barang yang dikehendaki oleh Allah. Sebab itu kalau para ulama sendiri pun bila kagum dengan sesuatu benda ataupun sesuatu perkara, diorang akan sebut ataupun mulakannya dengan Masya Allah. Okay, sebab apa? Kan Allah yang maha indah menciptakan yang indah-indah untuk kita ni lihat, untuk kita ni ambil iktibar, untuk kita ni ambil pengajaran dan sebagainya. Jadi tapi ada sebab juga bila Allah menjadikan sesuatu untuk kita ni takjub tapi berterbalikan dengan sifat yang indah tadi. Okey, jadi untuk kita apa? Untuk kita ni amalkan Subhanallah. Okey, Subhanallah. Jadi sebab tu istilahnya kita ni takjub dengan Allah Ta'ala yang menjadikan sifat anak ni, ataupun Allah Ta'ala menjadikan anak ni, tapi kita ni mohon doa mudah-mudahan anak ni bukannya tergolong dengan anak yang bola. Macam itulah. Okey, jadi nak kan tadi kan cakap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi dia ngam. Dan kan tadi kan sebut alhamdulillah, dan kan tadi kan sebut Allahu akbar. Sebab penggunaan setiap zikiran ni berbeza-beza tempatnya. Okey, berbeza-beza. Sebab tu kata Ustazah Asma Harun ya, kenapa kita ni tu in the feel bila berzikir. Sebab apa, kita ni tu kadang-kadang expect, aku berzikir 1000 kali, aku istighfar 1000 kali, aku selawat 1000 kali, aku kan dapat apa yang aku mahu. Bukan. Okey, sebenarnya bukan itu yang kita ni kan cari sebenarnya. Zikiran ni salah satu cara untuk supaya kita ni lisan ni ataupun hati kita ni tu ingat kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Okey, jadi bila kita ni ingat, Allah Ta'ala kan bagi kita ni apa yang kita ni mahu, apa yang kita ni perlu. Okey, maybe bukan mahu tapi yang perlu. Okey, contohnya kita ni lazimkan zikir Astaghfirullahalazim. Kenapa? Apa makna istighfar tu? Artinya kita ni mohon ampun. Kita ni tahu tadi buat dosa. So tu tahu lebih molek kalau kita ni beristighfar tu, setiap satu istighfar kita ni sebutkan satu dosa-dosa kita ni. Okey, ya Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku mohon keampunan daripadamu ya Allah. Hari ini lambat solat Allah. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, hari ini, ya Allah, aku membazir air masa berwudu tadi, ya Allah. Contoh. Okey, jadi sebutkan satu-satu dosa. Atau maksudnya, sama macam tadi kan, Masya Allah, artinya kita ni tu kan membagi tahu semua yang indah-indah tadi nampak, artinya daripada Allah Ta'ala. Sama juga, Subhanallah, kita ni takjub, tapi kita ni mohon doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti dengan lebih baik, dengan yang lebih indah. So tu kadang-kadang bila kita ni melihat guru, Subhanallah, Subhanallah, macam tu. Okey, jadi sebab tu meletakkan zikrullah ataupun zikir ataupun penyebutan yang berkaitan tentang Allah tu perlu di tempatnya. Contohnya alhamdulillah. Saya ingat Ustaz Adi Hidayat cakap macam ni, kita ni jangan hanya bercakap bersyukur tu dengan alhamdulillah sahaja katanya. Itu indah cukup. Okey, sangat tidak cukup katanya untuk melafazkan bila kita ni bersyukur tu dengan alhamdulillah. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tu nak nampak kita ni manusia ni sebagai yang bersyukur. Bukan. Tapi yang definisi bila kita ni faham apa erti kita ni tu sedang bersyukur, artinya kita ni tu iringi ya satu istiqamah dan iringi ya dengan tindakan. Dan tindakan nanti kita ni buat secara istiqamah. Contoh bila kita ni tunjukkan yang kita ni tu bersyukur, artinya kita ni lazimkan kita ni berzikir. Artinya setiap hari kita ni lazimkan zikir yang sama. Bahkan lebih lagi. Contohnya harian ni kita ni zikir 100 kali. Harian ni zikir 100 kali. Minggu-minggu seterusnya bukan lagi makin kurang zikirnya tapi makin naik lagi. 200, 300 dan sebagainya. Lepas tu kita ni iringi dengan solat. Kita ni bersyukur Allah Ta'ala lahirkan kita ni Islam. Kita ni bersyukur Allah Ta'ala lahirkan kita ni tu dapat solat. Kita ni bersyukur Allah Ta'ala bagi kita ni tu mata dan sebagainya. Tapi kemana tadi manfaatkan?
anggota tubuh badan ni. Okey, ke mana? Ke mata ni tadi, adakah tadi gunakan untuk macam mana, maksudnya macam mana kita ni manfaatkan syukur kita ni tu ah. Kita ni cakap tadi bersyukur, tapi sekadar di bibir saja dah cukup. Okey. Artinya kalau kita ni bersyukur, buktikan ia dengan perbuatan yang istiqamah. Contohnya, kita ni mata ni, mata. Okey, tadi minta ampun, ya Allah, hari ini aku dah buat dosa mata, melihat benda yang dah sepatutnya. Tapi lazimkan istighfar, dan masa yang sama, tadi mesti didik mata ni untuk melihat benda-benda yang maksiat atau dan sebagainya. Okey, ya Allah, hari ini telinga ni mendengar muzik, ya Allah, sedangkan kau bagi tahu muzik itu haram, ya Allah. Jadi ya Allah, aku mohon, ya Allah, lindungilah telinga ni daripada mendengar muzik, ya, daripada mendengar benda-benda yang haram, benda-benda yang sia-sia dan sebagainya. Okey, tapi jangan hanya istighfar esok buat lagi, istighfar esok buat lagi, atau belum lagi dikira tadi itu sedang bersyukur. Bila tadi bersyukur, tadi buat hari ini, tadi konsistenkan apa yang kita ni kan syukuri itu. Tadi bersyukur Allah Taala bagi tadi telinga, tapi apa manfaatnya kita ni kan buat dengan telinga kita ni. Okey, itulah sepatutnya yang kita ni mesti buat tu macam tu sebenarnya. Bukannya okey hari ini alhamdulillah bersyukur Allah Taala panjangkan umur dan sebagainya. Tapi apa tadi buat sebagai tanda syukur kita ni terhadap umur yang Allah bagi itu. Sebagai tanda syukur kita ni kepada Allah Taala yang membagikan jantung kita ni tu. Lepas tu membagi kita ni tu sehat tubuh badan, membagi kita ni pendengaran yang masih lagi jelas, bagi kita ni mulut yang lagi lancar bercakap, bagi kita ni hidung yang boleh menghidup, mata yang boleh melihat dan sebagainya. Okey, jadi berhati-hati. Okey, sebab tu pentingnya bila kita ni faham sebenarnya apa yang Allah Ta'ala mahu, lebih mudah dan lebih senanglah untuk kita ni kan mengikut apa yang Allah Ta'ala mahu dan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. That's it. Sesimpel itu saja sebenarnya. Sebab kadang-kadang manusia ni, ia terlalu ikut. Kan saya cakap manusia ada pilihan, ia terlalu ikut macam, muzik kan ni, aku ni dah dapat ni. Kalau belajar mesti ada muzik. Kalau apa-apa mesti ada muzik. Kalau berjalan mesti ada muzik. Kalau jogging mesti ada muzik. Dan sebagainya. Okay? Sedangkan, why not kalau sekiranya time jogging ataupun time berjalan patang dan sebagainya, jalan siang, kita pakai zikrullah. Okey, kan dalam satu langkah, berapa langkah tu Allah Taala kan mendoakan. Hatta tumbuh-tumbuhan, kita jangan lihat tumbuh-tumbuhan itu macam diam macam itu saja, membasar setiap tahun dan sebagainya. Tapi sebenarnya durangan ni makhluk Allah Taala yang Allah Taala ciptakan, dia pandai berhenti untuk berzikir. Suatu kita ni Allah Taala tu tahu siapa yang makhluk yang awal bangun, yang salat tahajud, salat subuh dan sebagainya, salat duha. Jadi Allah Taala mahu diampunkan tumbuh-tumbuhan ataupun apa saja yang ciptaan Allah Taala suruh berzikir untuk kita ni. Okey, saya ingat tu zaman saya sekolah ada kena beritahu macam tu. Yang orang yang menuntut ilmu ni katanya, kita ni nampaknya apa yang ada di siring-siringan ni katanya. Tumbuh-tumbuhan yang nampak tani, rumput dan sebagainya, tanah. Tapi diorang atunya makhluk Allah Taala yang pandai berhenti berzikir sampai hari kiamat. Okey, kita ni yang manusia yang ada akal ni, yang ada akal, punyalah lihatkan berzikir, subhanallah. Nah, tu kan. Itu artinya subhanallah. Artinya tadi takjub, tapi tadi mohon doa kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah bantu kita ni untuk menjadi sebaik-baik hamba. Okey, sebaik-baik hamba. Sebab dalam Al-Quran sendiri sudah Allah Taala bagi tahu umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang paling terbaik sebenarnya. Okey, umat sebaik-baik umat. Okey, sebaik-baik. Jadi kenapa kita ni dah ambil iktibar, kenapa tadi dah cari cara macam mana tadi kan jadi sebaik-baik umat tadi. Okey. Jadi kalau dulu saya fikir rupanya zikir. Zikir, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la quwata illa billahil aliyil azim dan sebagainya. Tapi sebenarnya rupanya selama ni peletakan zikrullah tu salah. Okey, sudah terpeletakkan zikrullah salah. Lepas tu ni tak tahu lagi maknanya dan sebagainya. So tu kadang-kadang kenapa tadi boleh hadirkan khusyuk dalam salat, sebab kita ni faham. Okay. Sebab kita ni faham apa makna bacaan kita ni. Kita ni boleh faham apa yang kita ni mahu, dan kita ni tahu dengan siapa kita ni sedang menunaikan salat sebenarnya. Jadi wallahu a'lam. Okey, insya-Allah itulah pengisian yang saya akan sampaikan untuk hari ini berkaitan tentang subhanallah dan masya-Allah. Perlu diletakkan di tempat yang sepatutnya, perlu diletakkan di tempat yang bersesuaian. Melihat sesuatu keindahan, tadi rasa takjub dengan keindahan. Contohnya, tadi ni kena bawa hiking. Okey, tadi kan kalau hiking kan tadi lihat tumbuh-tumbuhan, siring-siring. Contoh tadi berada di gunung atau kan di atas bukit dan gunung kan dan sebagainya. Tadi kan rasa takjub, ya Allah, sajuk lagi cuacanya. Macam mana Allah menjadikan benda sajuk-sajukannya. Jadi tadi sebut subhanallah. Saya pun tersasul. Masya Allah, ya Allah, besar kekuasaanmu, ya Allah. Masya Allah, cantik, lawat. Indahnya ciptaanmu, ya Allah. Jadi macam itulah. Okey, cara kita ni. Jadi kalau subhanallah ni melihat sesuatu yang takjub, tapi macam rasa gerun, yang berbalik dengan yang Allah Ta'ala punya Allah Ta'ala punya sifat ataupun ciptaan.
Okay, jadi wallahu a'lam bisawab, hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang benar. Subhanallah. Jadi saya suka sharing macam ni, simple tapi mudah-mudahan dia padat. Apa namanya, yang lagi sampailah penyampaiannya kepada kita ni semua, kepada diri, khusus untuk diri saya sendiri dan untuk bis kita juga. Jadi kalau kita ni dalam adab kita ni sedang berdakwah ataupun menyampaikan ilmu, pastikan pesanan itu bukannya untuk orang lain, tapi pesanan itu pun mesti sampai untuk diri sendiri juga. Okey, jadinya sebab tu kalau saya silap, masa solat Jumaat pun suami saya ada beritahu, katanya masa ni berubahnya, katanya macam ada somethingnya, aku menasihati diri kamu dan diriku, macam itulah. Jadi sebab dalam dunia dakwah ni saya sendiri pun sedang memperbaiki diri saya, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan dakwah ni perlu untuk disampaikan kepada orang dan sampaikan untuk diri sendiri juga. Supaya apa? Kita ni tu bukannya tahu cakap saja tapi tidak buat. Artinya tani cakap, tani buat je. Okey, tani cakap, tani buat je, insya-Allah. Okey. Masya-Allah. Jadi kalau sebelum itu saya sampaikan kenapa tani kenapa tani perlu tahu benda-benda macam mana ni. Sebab tu pentingnya untuk tani belajar sebenarnya. Okey. Kenapa bila saya cakap pentingnya belajar? Kadang-kadang tani ni umur kita ni, ilmu kita ni, segala apa yang kita ni ada di dunia ni akan dihisap. Okey, bila saya cakap kena hisap, artinya akan dipersoalkan. Kemana kau gunakan masamu? Apa kau pakai ilmumu? Apa kau pakai dengan anggota tubuh badanmu? Sudah cukup kenda usahamu untuk mencari ilmu ni. Okey, sebab tu tani hidup dalam dunia ni sementara. Sangat-sangat singkat hidup dalam dunia ni. Jadi untuk apa lagi kita nikan isi dengan sia-sia? Kalau boleh, ada masa apa lagi kan kau buat? Apa benda yang kau boleh hanwa? Lalai sikit. Kita ni Allah Ta'ala bukan cakap kita itu indah boleh berseronok. Allah Ta'ala bukan cakap kita ni tu mesti 24 jam alim saja, mesti 24 jam ngaji saja, mesti 24. Kalau dapat buat alhamdulillah. Okey, tapi Allah Ta'ala tahu kita ni punya keterbatasan sebab kita ni ada keluarga. Kita ni ada pasangan, kita ni ada ibu, bapa dan sebagainya. Okey. Jadi kita ni ada tanggungjawab ataupun nafkah yang mesti dibagi, mesti ditunaikan hak-hak ahli keluarga kita ni dan sebagainya. Okey. Hak Allah yang juga. Tapi ani betul-betul pentingnya kita untuk manage masa dengan baik. Manage masa dengan baik, kemudian manfaatkan setiap ilmu yang kita dapat untuk kongsikan. Jadinya dapat ilmu, niatkan, ya Allah, hari ini aku dapat ilmu, ya Allah, aku akan share untuk orang lain. Okey, share and then sampaikan manfaat ini kepada orang lain. Supaya apa? Ia akan menjadi saham. Kan ilmu ni pun boleh jadi sedekah jariah. Artinya sedekah jariah bukan hanya benda sahaja. Okey, bukan hanya contohnya kita ni wakafkan Al-Quran di masjid, wakafkan selipar baldi tikar sembahyang apa di masjid ataupun di tanah perkuburan dan sebagainya. Bukan itu saja, bukan hanya barang yang ada boleh orang pakai manfaatnya sampai bila. Bukan itu saja. Ilmu pun boleh dianggap sebagai sedekah jariah. Jariah ni artinya berterusan. Okey, berterusan. Artinya contoh Allah Ta'ala takdirkan saya Allah Ta'ala tarik nyawa saya hari ini, saya sampaikan ilmu ni, dan bila kita amalkan setiap ilmu yang saya sampaikan, jadi itu sudah masuk di dalam saham pahala saya. Itulah dikatakan sedekah jariah sebenarnya. Sebab apa? Bersedekah. Kan ni saya bukan minta duit. Okey, untuk ilmu hari ini mesti bayar RM5. Untuk ilmu esok mesti bayar RM12 contohnya. Okey, tidak ada. Jadi inilah yang disebut sebagai sedekah jariah. Jadi kalau kita rasa ilmu ni sangat bermanfaat, jangan karit, sharekan kepada lebih ramai orang lagi, biar kita ni sama-sama menjadi umat, sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Okey. Kemudian tani juga menjadi sebaik-baik hamba yang dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang lagi. Bukankah hadis Rasulullah sudah bercakap, khairun nas, saya ingat apa yang punya bahasa Arabnya, tapi katanya sebaik-baik manusia adalah yang dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Beri manfaat bukan semestinya bagi duit, bukan semestinya bagi tenaga, bagi ilmu pun salah satu cara untuk kita ni kan bagi manfaat kepada lebih ramai orang. Okey, salah satunya kita ni share, salah satunya kita ni invite kawan ni ataupun keluarga kita ni untuk ambil tahu apa sebenarnya. Rupanya ilmu hari ini aku belajar hari ini. Okey, kalau macam saya, alhamdulillah saya selalu tanya husband, suami, okey, hari Jumaat khutbahnya pasal apa? Walaupun saya tahu sebenarnya mendengar radio, tapi saya selalu tanya supaya apa? Itu menjadi sedekah jariah bagi suami saya, untuk kalau sekiranya okey, hari ini saya tahu tajuknya pasal ini, tajuknya pasal Bede Sultan, tajuknya pasal ini dan sebagainya. Mesti menghormati pemimpin dan sebagainya. Jadi saya sampaikan kepada orang, saya sampaikan kepada pelajar, sampaikan dalam bentuk live dan sebagainya, sampaikan dalam bentuk tulisan, bentuk lisan dan sebagainya, tulisan dan lisan. Okey, jadi insya-Allah pahala itu sudah jadi sedekah jariah. Orang beramal, orang mengamalkan dan sebagainya, simple saja. Subhanallah, Masya Allah ni orang amalkan saja, ya Allah, Masya Allah, Allah Ta'ala akan mudahkan insya-Allah. Okey, jadi peletakan insya-Allah itu pun perlu tu sebenarnya. Ada yang cakap kalau insya-Allah tu dikira berjanji sudah. Ada yang cakap insya-Allah tu umpama kita itu mengikat tali perjanjian dengan Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah nanti saya akan sampaikan
dari segi alhamdulillah, zikrullah ni lah. Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian la haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang tani sebut saya, tapi tani dah tahu. Oh rupanya salah aku sebut selama ni. Oh rupanya bukan tadi tempatnya. Oh rupanya banyaklah rupa-rupa rupanya. Okey. Yang penting kemahuan kita, adakah kita mau belajar, adakah kita mau konsisten dan didik diri kita untuk istiqamah menuntut ilmu ni sebenarnya. Anda minta lain, okey, tidak minta lain. Konsisten istiqamah, konsisten dan istiqamah tu kan sama, okey. Konsisten untuk menuntut ilmu, konsisten untuk belajar, konsisten untuk menyampaikan ilmu kepada lebih ramai orang, insya-Allah akan membuahkan hasil, okey. Ia akan menjadi salah satu sedekah jariah. Dan ingat, setiap perbuatan kita ni di dunia ni jangan niatkan untuk manusia. Itu yang paling saya pegang sampai bila-bila. Okay? Kalau kita ni niatkan untuk kita ni kan dapat nama, untuk kita ni kan dapat kehormatan, untuk kita ni kan dapat untuk kita ni kan dapat supaya orang puji kita ni dan sebagainya, memang kita ni akan dapat benda tu. Sebab apa? Manusia ni hatinya terbagi pada dua. Ada yang suka tani, ada yang banci kita ni. Okay? Ada yang okey dengan penyampaian tani, ada yang berhabis dia mau macam menyampah aku yang boleh. Contoh macam tu. Okay? Ada yang alhamdulillah aku banyak belajar daripada Ustazah ni. Ada yang aku ni berapa suka, dia banyak cakap dan sebagainya. Okay? Jadi ada dua kriteria manusia. Tapi kalau setiap kali kita ni niatkan sesuatu, niatkan kerana Allah Ta'ala. Ya Allah, hari ini aku akan share ilmu ni kerana-Mu. Ya Allah, hari ini aku solat kerana-Mu. Ya Allah, hari ini aku bersihkan tempat ni kerana-Mu. Ya Allah, semuanya kerana-Mu. Okay, sebab apa? Bila kita ni niat dengan Allah Ta'ala tu dah pernah mengecewakan hamba. Tidak pernah. Okay, tidak pernah, tidak akan sekali-kali Allah Ta'ala tu mengecewakan hamba-hambanya. Manusia, kita ni saja yang selalu mengecewakan. Okay, selalu mengecewakan Allah. Janjikan solat awal waktu, tapi akhir telajak. Sebab apa? Terlalai bercerita, terlalai kalau makan apa tu lain ceritalah. Sebab kadang-kadang ada orang memang disarankan dalam hadis pun, kalau sekiranya kita ni berada dalam keadaan yang lapar sangat, tapi tema tu masuk waktu sudah, jadi tadi disarankan dibolehkan untuk makan dulu. Okey, tapi makan sekadarnya sahaja. Okey, makan sekadarnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya dah nampak sampai 16 ke 14 atau 16 tadi ya. Saya dah nampak Puan Sarah Azra. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Sarah. Kemudian ada Andi ni saya dah pandai nyambut. Waalaikumsalam. Ada yang Yanzah Kifli. Assalamualaikum. Baru first time masuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Okey. Jadi terima kasih. Saya masih lagi tersasul lah. Jadi sebab tu kalau bila saya sebut subhanallah, saya akan teruskan zikrullah yang seterusnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Cuma tu saya cara yang Okey, jadi insya-Allah tadi akan berjumpa di next live lagi berkaitan. Saya suka sharing yang macam ni. Simple, ringkas dan dapat tanya amalkan on the spot terus. Okey, on the spot berkaitan dengan subhanallah dengan alhamdulillah. Okey, paling last sekali tadi jangan lupa setiap apa yang kita buat di dunia ni niatkan untuk Allah Taala. Jangan niatkan untuk manusia. Okey, manusia selalu mengecewakan, manusia selalu membuat kita ni tu rasa marah, manusia selalu buatkan kita ni tu perasaan bercampur baur. Okey, jadi untuk supaya kita ni indah merasai perasaan bercampur baur, kita ni selalu rasa ketergantungan kita ni satu saja kepada Allah Taala, niatkan semua perbuatan kita ni kerana Allah Taala. Zikrullah pun kerana Allah, dan memuji pun kerana Allah. Sebab tu kenapa Allah Taala membagi kita ni tu amalan-amalan contohnya zikir itu. Supaya apa? Allah Taala tahu manusia ni memang sifatnya suka merugikan, suka membinasakan, suka mengecewakan, suka membuat tani sedih, mental dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala dah pernah buat tani satu. Allah Ta'ala sentiasa setia sama tani. Okay? Setia dengan kita ni. Tinggal kita ni kan setia balik kepada Allah Ta'ala. Setia balik tapi tani buat lebih lagi. Okay? Buat lebih lagi. Sebab apa? Ini sebenarnya untuk kita ni punya, bahasa mudahnya macam ni saja. Kita ni tu macam seolah-olah kita ni tu hadirkan rasa untuk kita tu kan bercinta dengan Allah Ta'ala. Jadi kita ni rasa, okey di dunia ni memang ada apa-apa ni. Okey, tidak ada apa-apa. Jadi kita ni rasa macam excited. Okey, di akhirat sekarang ataupun Allah Ta'ala akan melihatkan sosok diri Allah Ta'ala tu kepada orang-orang yang terpilih saja. Jadi kita ni mau ke tidak jadi orang yang terpilih tu. Jadi kita ni niatkan, rupanya kalau mesti berjari-jari dulu. Ingat Rasulullah menjadi kekasih Allah Ta'ala pun have to merasai merasai kemiskinan, merasai kena hina, jadi hidup ini memang indah-indah. Allah Taala saja yang merasai ataupun Allah Taala saja yang mempunyai sifat indah itu. Tapi manusia memang indah-indah. Satu tak kenapa ulama zaman dulu ataupun Rasulullah dan nabi-nabi zaman Rasul-Rasul zaman dulu, kalau setiap kali ada ujian paling iski, sebab orang tahu Allah Taala akan bagi hadiah paling besar. Okey, hadiah yang paling besar, hadiah yang paling special. Artinya orang tahu selangkah saja lagi step dorang tu kan dekat kepada
Diorang tu akan dekat kepada kebahagiaan ataupun hadiah yang special daripada Allah Ta'ala. Jadi kita ni kenapa tak ni rasa ragu-ragu? Kenapa tak ni rasa ragu-ragu? Kenapa tak ni rasa indah yakin? Kenapa? Sebab sebenarnya Allah Ta'ala sudah bagi tahu arah kita ni sebenarnya. Okay? Yang penting hidup di dunia ni untuk kita ni raih pahala, buat banyak ibadah dan niatkan, okay? Niatkan apa saja yang kita ni kan buat itu kerana Allah Ta'ala. Itu saja, semudah-mudahnya. Okay? Semudah-mudah dan seringkas-ringkasnya untuk hari ini insya-Allah. Subhanakallah. Okay? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya-Allah ada. Okay, terima kasih tuan. Tunggu dulu. Tuntut ilmu untuk saham akhirat. Saya bacakan sikit. Alhamdulillah, terima kasih berkongsi ilmu. Selalu digunakan dua zikiran ni dalam chat group. InsyaAllah akan dikongsikan. Ada Mordiyah juga join. Subhanallah. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas pengajaran dan peringatan Ustazah. Semoga menjadi amal jariah. Amin, amin, amin ya mujib. Masya Allah. Untuk bis kita juga. Kata Tuan Nusaini, amin. Puan Sarah Azra, niat raih sayang Allah buat kita untuk syurga Allah. Alhamdulillah, niat mesti penting. Niat sangat penting. Okay? Kadang Allah gerakkan hati untuk lihat live kita sama-sama belajar. Terima kasih. Okay, Masya Allah. Okay. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala saya sudah sampai kepada penghujung live saya. Oh, Masya Allah, ada sampai 22 orang. Jazakumullah khairan kathiran. Allah Ta'ala lah yang menggerakkan kita ni semua. Dan asbab rahmat Allah lah kita ni semua berkumpul untuk sesi live patangan ni. Masya Allah. Okay. Jadi sampai sini saja. InsyaAllah Tani akan berjumpa lagi esok dengan izin daripada Allah Ta'ala. Dengan dilapangkan masa, ada barakah pada umur yang panjang, ada barakah untuk masa kita ni akan berjumpa untuk esok petang. Dan nantikan esok saya akan ajar bis kita dengan huruf Al-Quran ataupun huruf hijaiyah. Apakah hurufnya? Nantikan esok, sama-sama kita ni belajar. Okey, sama-sama kita ni belajar dan sama-sama kita ni menggerakkan lidah, bibir kita ni dan sebagainya. Okey, tuan saya ni esok ada lagi. Okey, insya-Allah dengan izin Allah Taala saya akan bersiaran selama 5 hari. Okey, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat sebelah petang. Okey, tapi saya bagi selepas asar. Bagi asar dulu. Jadi jangan ketinggalan asar. Biar asar dulu tadi. Lepas tu sekarang baru jumpa. Sama ada pukul 4 daripada pukul 4.30 onwards lah. Insya-Allah atau jam-jam saya akan buat live. Okey. Jadi esok saya akan jumpa bis kita dengan insya-Allah dengan penyampaian huruf-huruf Al-Quran ataupun huruf-huruf hijaiyah. Simple saja. Okey. Perbezaan huruf dan sebagainya. Jadi saya akan sampaikan ilmu yang berkaitan tentang huruf-huruf Al-Quran. Okey. Jadi terima kasih. Jazakumullah khairan kathiran. Saya tutup dengan penutup slogan kata. Okey, terima kasih. Saya Ustazah Nur Kamariah daripada Al-Muyassar Group Pakar Pembelajaran Al-Quran bagi dewasa. Ingin mengaji, ingat AMG. Allah Ta'ala panjangkan umur kita ni. Ada barakah umur yang panjang. Kita ni berjumpa untuk live esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.